Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Jaslizam, nombor matrik 060790. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai transliterasi teks Jawi klasik kitab Bughyatul Tullab karangan Syekh Daud Al-Fatani pada muka surat 133, iaitu bab tentang perkara-perkara sunat dan perkara-perkara makruh di dalam solat. Ialah pengenalan tajuk yang diberikan dalam penulisan translasi teks ini ialah perkara-perkara sunat dan perkara-perkara makruh di dalam solat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan perkara bermaksud mengenai, berkenaan atau pokok perbincangan. Perkataan sunat pula bermaksud hukum yang menggalakkan sesuatu perbuatan dalam Islam yang diganjari pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Seterusnya, perkataan makruh bermaksud perkara yang dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Akhir sekali, perkataan solat bermaksud sembahyang dalam agama Islam. Objektif penulisan translasi ini adalah untuk menyatakan perkara-perkara sunat di dalam solat dan perkara-perkara yang makruh di dalam solat yang boleh dilakukan dan ditinggalkan berdasarkan perbuatan dan amalan Rasulullah SAW. Kepentingannya lah untuk mengetahui tentang perkara ini adalah untuk diamalkan oleh saya dan para penuntut sekalian, serta untuk menambahkan lagi ilmu dan bacaan berkaitan hukum-hukum fiqh berkaitan solat yang telah disusun oleh pengarang kitab ini berdasarkan kitab-kitab fiqh yang masyhur. Baiklah, yang pertama, wirid-wirid selepas selesai solat. Dan ayat Al-Kursi dan Syahidallah hingga akhirnya, dan Qulillahumma malikal mulk hingga bighairi hisab, dan kemudian daripada subuh dan asar dan maghrib 10 kali dibacanya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, dan kemudian lagi Allahumma inni a'udzu bika min jubni wa a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika min uradda ila arzalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Penerangannya, antara wirid selepas solat ialah membaca ayat Al-Kursi, iaitu ayat 225 di dalam surah Al-Baqarah seperti yang saya bacakan tadi. Selepas itu membaca Syahidallah hingga akhirnya, iaitu ayat 18 di dalam surah Ali Imran, iaitu Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malikul wa ulul ilm qa'iman bil qis la ilaha illahu azizul hakim. Seterusnya membaca surah Ali Imran ayat yang ke-26, iaitu Qul wallahumma malikul mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan disambung pula dengan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-27, iaitu tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Jika daripada solat subuh, asar dan maghrib, hendaklah membaca sebanyak 10 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika selain pada waktu tersebut, hanya membaca sebanyak 3 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan seterusnya membaca doa Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika min uradda ila arzalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil kubri Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Kemudian dengannya, iaitu lafaz memuji yang
menghimpunkan segala puji, iaitu Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukashu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa a'zaima ma'rifatika wa salamati min kulli ismin wa ghanamati min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal kasal wa minal jubni wal fashal wa min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kemudian solawat akan Nabi seperti sallallahu alaihi sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian disudahi dengan baca Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penerangannya, setelah selesai berwirid, maka berdoalah dengan doa yang memuji Allah Ta'ala serta memohon perlindungan darinya dengan doa yang saya sebutkan tadi. Selepas itu, salawat ke atas Nabi dengan menyebut wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan mengakhiri doa dengan membaca Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya, tajuk yang kedua, perkara-perkara sunat selepas selesai solat. Dan adalah Nabi SAW apabila selesai daripada sembahyangnya, sapu dengannya tangan kanan di atas kepalanya dan dibaca Bismillahillazi la ilaha illahu Warrahmanir Rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Dan setengahnya sunat menceraikan antara sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah dan sembahyang fardu, itu dengan berkata atau dengan berpindah kepada tempat lain kerana membanyakkan tempat sembahyang supaya menaikkan saksi baginya pada hari kiamat. Dan sunat menceraikan antara sunat subuh dengan fardunya, berbaring atas lambungan yang kanan, kemudian jika tiada dapat dengan kirinya kerana mengikut fi'il Nabi SAW. Terangannya, antara perkara sunat ialah menyapu muka dengan tangan kanan selepas menyelesaikan solat, iaitu selepas memberi salam. Yang kedua, dengan membaca doa Bismillahillazi la ilaha illa warrahmanir rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Seterusnya disunatkan untuk berpindah tempat untuk menunaikan solat sunat seperti solat sunat rawatib, iaitu solat sunat qabliyah atau solat sunat ba'diyah, atau untuk menunaikan solat fardu daripada tempat yang telah ditunaikan solat sunat atau solat fardu. Ini adalah untuk memperbanyakkan tempat sujud solat supaya ianya menjadi saksi ketika di akhirat kelak. Jika seseorang itu tidak berpindah ke tempat lain, maka disunatkan dengan bercakap-cakap sesama manusia. Imam Nawawi menyebut perkara ini adalah untuk memisahkan antara pelaksanaan solat fardu dengan solat sunat. Disunatkan juga untuk memisahkan antara solat sunat sebelum subuh dengan solat fardu sebelum subuh dengan berbaring mengiring ke kanan, dan jika tidak mampu maka berbaringlah mengiring ke kiri. Ini adalah kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Tajuk yang ketiga, tempat yang afdal untuk melakukan ibadah sunat. Bermula berpindah ke rumahnya itu afdal supaya hasil berkat pada rumahnya. Jika ada sunat yang tiada dituntut berjemaah daripada mengerjakan di masjid, dan jikalau daripada Kaabah sekalipun, jika ada ia dalam Kaabah dan di dalam Masjidil Haram, seperti riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan beberapa sunat disembahyangkan di dalam masjid itu afdal, iaitu sunat jemaah yang qabliyah, sunat Jumaat yang qabliyah, dan 2 rakaat sunat ihram jika di miqat, dan sunat duha dan sunat kudum, dan 2 rakaat orang yang hendak musafir. Penerangannya,
Perbuatan yang afdal ialah berpindah ke rumah untuk menunaikan solat sunat, yang mana solat sunat tersebut tidak dituntut untuk dilakukan secara berjemaah di masjid walaupun berada dalam Kaabah dan Masjidil Haram. Ini adalah kerana supaya rumah-rumah yang dikerjakan solat sunat mendapat berkat seperti solat sunat rawatib. Ada perbuatan yang afdal jika menunaikannya di masjid berbanding di rumah, seperti solat sunat Jumaat yang qabliyah, solat sunat ihram jika di miqat, solat sunat duha, solat sunat kudum iaitu solat sunat bagi orang yang musafir yang telah sampai ke destinasi, dan solat sunat orang yang ingin bermusafir. Seterusnya, tajuk yang keempat, perbuatan-perbuatan sunat oleh imam dan makmum selepas solat. Dan jika setengahnya jikalau berhenti imam kemudian daripada sembahyang bagi doa dan zikir, maka yang afdal menjadikan kanannya kepada segala makmum dan kirinya kepada mihrab, riwayat Muslim. Dan jikalau pada Masjid Madinah sekalipun, atas yang dimuktamadkan dia oleh Syekh Ibn Hajar, khilaf bagi barang yang dimuktamadkan oleh Syekh Romli, menjadikan kiri kepada mereka itu dan kanan kepada mihrab, supaya jangan membelakangkan Rasulullah SAW, kerana bahawasanya sulukul adab itu terlebih utama daripada imtithalul awamir. Penerangannya, jika imam telah selesai solat, maka afdal bagi imam untuk memusingkan badannya dengan menjadikan sebelah kanan badannya menghala ke makmum dan menjadi sebelah kirinya badannya menghala ke mihrab, walaupun di Masjid Madinah, untuk berzikir dan berdoa. Berbeza dengan pandangan Syekh Romli bahawa jika berada di dalam Masjid Madinah, maka lebih afdal menjadikan sebelah kiri badan imam menghadap ke arah makmum dan sebelah kanan imam menghadap ke arah mihrab, supaya tidak membelakangkan makam Rasulullah SAW. Ini adalah kerana suluk al-adab, iaitu menjaga adab dengan Rasulullah SAW, lebih utama daripada imtisal al-awamir, iaitu mengikuti perintah Allah dan Rasul. Dan sayogianya hendaklah berhenti laki-laki supaya berpaling perempuan dan khunsa dahulu kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Riwayat Bukhari pada perempuan dan dikiaskan akan dia khunsa. Dan sunat berpaling kepada tempat hajatnya, dan jika tiada maka ia berpaling pihak kanannya. Penerangannya, disunatkan bagi imam dan makmum lelaki untuk tunggu di tempat solat terlebih dahulu dengan menghadap ke arah kiblat ataupun ke arah tempat hajat doa, untuk memberikan laluan kepada makmum wanita dan khunsa untuk keluar terlebih dahulu. Seperti mana hadis riwayat Bukhari yang maksudnya, apabila Rasulullah SAW memberi salam, maka bangun para wanita ketika selesai salam dari baginda. Baginda SAW akan tunggu sebentar di tempat duduknya sebelum bangun. Wanita di sini dikiaskan juga kepada makmum khunsa. Maka, jika tiada makmum wanita atau makmum khunsa, disunatkan bagi imam dan makmum lelaki untuk berpaling ke sebelah kanan atau terus beredar selepas memberi salam dan zikir yang ringkas. Dan akhir sekali, tajuk yang kelima, perkara yang makruh ketika solat. Adapun yang makruh pada orang yang sembahyang itu, ia sembahyang dengan menjadikan dua tangannya dalam dua tangan bajunya tatkala takbiratul ihram dan tatkala sujudnya dan rukuknya, kerana adalah yang demikian itu menafikan bagi tawaduk. Dan demikian lagi makruh ia berpaling dengan mukanya daripada kiblat dengan ketiadaan hajat, kerana riwayat Bukhari daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku bertanya akan Rasulullah SAW daripada berpaling di dalam sembahyang, maka sabdanya, ikhtilas yakhtalisahu syaitan min salati 'abd, iaitu sembahyang menyambar akan dia oleh syaitan akan sembahyang hamba. Penerangannya, makruh bagi orang yang sedang menunaikan solat dengan meletakkan tangan dia di dalam dua lengan majunya seperti ini.
ketika takbiratul ihram, sujud dan ketika rukuk kerana ianya menafikan sifat tawaduk. Seterusnya, makruh juga jika memalingkan muka ketika solat daripada kiblat tanpa ada keperluan. Inilah seperti mana hadis riwayat Bukhari ketika isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah SAW orang yang memalingkan mukanya ketika di dalam solat. Nabi menjawab, huwa ikhtilasu yakhtali suhu syaitan min solati abd, yang bermaksud ia adalah satu bentuk kecurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap solat seorang hamba. Ia dilakukan makruh kerana bertentangan dengan keadaan khusyuk yang dituntut di dalam solat, dan sekiranya terdapat keperluan seperti berpaling untuk melihat musuh, maka ianya tidak makruh. Hukum makruh ini terjadi jika berpaling muka dengan tengkuk. Adapun jika dia berpaling dengan dada, maka telah berpaling juga ke arah kiblat. Ini menyebabkan solatnya batal kerana meninggalkan rukun menghadap ke arah kiblat. Dan sekiranya hanya dia mengeling dengan mata tanpa berpaling, maka hal ini dibolehkan. Baiklah, penutup. Setelah disoroti hasil translasi teks Jawi ini pada muka surat 133, saya dapat mengenal pasti perkara yang dibincangkan dengan jelas seperti mana tajuk yang telah diberikan. Hasilnya, saya mengetahui wirid-wirid selepas solat yang telah disusun oleh para ulama', perkara-perkara sunat yang boleh dilakukan selepas solat, tempat yang afdal untuk melakukan amalan sunat, perbuatan-perbuatan yang sunat yang boleh dilakukan oleh imam dan makmum selepas solat, dan akhir sekali perkara-perkara yang makruh di dalam solat secara ringkas. Rumusannya, saya berharap hasil pembentangan ini dapat menambah ilmu kepada saya sendiri dan penonton, di samping dapat mengamalkannya dalam ibadah. Sekian, terima kasih daripada saya.